Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Noraziah binti Cik Asad selaku pensyarah subjek BWSR 2013, Pengurusan Risiko dan Perancangan Takaful. Pada petang ini, kumpulan kami ingin membuat perbentangan berkaitan perundingan takaful dan kempen promosi. Kami daripada kumpulan COFO, Yayasan Benayat, yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama iaitu saya, Muhammad Izzuan bin Zainal, nombor matrik 266025. Yang kedua, Puan Norita binti Abu Sama, nombor matrik 266194. Yang ketiga, Puan Rosida Irma binti Abdul Rahim, nombor matrik 266312. Dan yang terakhir adalah Puan Karatul Huda binti Kaza, nombor matrik 265962. Okey, apa yang kita faham tentang takaful? Takaful adalah istilah yang diambil daripada perkataan Arab, iaitu kafalah. Kafalah yang bermaksud jaminan, pelihara dan terjamin. Yang kedua, takaful juga ialah perjanjian antara sekumpulan peserta atau calon yang bersetuju untuk sentiasa menggalakkan antara satu sama lain serta saling melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, takaful juga mempunyai konsep asas yang serupa dengan insurans konvensional dalam cara ia membantu pelindungan individu dan perniagaan daripada risiko kerugian dan kerosakan. Malaysia merupakan salah satu negara yang dikreditkan sebagai pelapor terbesar takaful di dalam dunia. Malaysia juga mempunyai banyak pengendali takaful industri kewangan. Dan Malaysia juga mencadangkan lebih banyak produk takaful dikeluarkan. Takaful menawarkan dua produk yang utama, iaitu takaful am dan juga takaful keluarga. Takaful am adalah alternatif insurans am, manakala takaful keluarga adalah alternatif insurans hayat. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Puan Karatul Huda binti Kaza. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Izzuan. Saya Khairatul Huda akan menerangkan tentang perincian kepada tugasan pertama. Untuk melaksanakan perubahan minda rakyat Malaysia, bahawa perancang takaful perlu menumpukan kepada pendekatan perundingan. Ejen takaful perlu mengambil tindakan apabila mencadangkan kepada orang ramai dengan mencipta beberapa cara atau alternatif. Antara alternatifnya ialah dengan memahami konsep dan produk takaful. Sebagai ejen atau perancang takaful, mereka perlu memastikan apa yang ingin dijual dan fungsi kepada produk tersebut. Kedua, dengan menjaga sensitiviti prospek. Kini, orang ramai boleh melihat sendiri perbezaan antara kontrak insurans dan takaful. Mereka boleh membezakan sama ada yang halal atau yang haram. Cara lain untuk mendekati prospek adalah dengan mempunyai pengetahuan tentang keistimewaan atau faedah takaful. Sebagai perancang atau ejen, setiap ejen perlu bersedia menjawab segala soalan daripada prospek dengan penuh yakin, seperti apakah keistimewaan produk takaful dan mengapa orang ramai perlu mencuba dan membeli polisi takaful. Okey, di pasaran terdapat beberapa instrumen dan produk kewangan yang mempunyai fungsi dan ciri-ciri tertentu. Selain keistimewaan dan faedah, ejen juga perlu menerangkan tentang sedikit sebanyak mengenai kelemahan takaful. Satu lagi alternatif untuk mendekati prospek adalah ejen atau perancang harus memberi penerangan dengan tepat dan jelas serta tidak perlu tergesa-gesa atau memaksa apabila mereka berjumpa dengan prospek yang baru. Selain itu, untuk mengubah minda rakyat Malaysia, seorang ejen harus mengenal pasti faktor kepribadian atau sikap dalaman mereka. Ini sebenarnya lebih kepada menunjukkan personaliti mereka dan bagaimana mereka mengendalikan orang sekeliling dalam umur dan bangsa yang berbeza tanpa sebarang prejudis.
Okey, adakah seorang ejen mampu dapat mengawal emosi dengan sewajarnya ketika bercakap dengan pelanggan mereka? Okey, seorang ejen juga seharusnya dapat mengetahui tahap kemahiran komunikasi mereka dalam masa yang sama. Mereka perlu menjaga penampilan dan personaliti mereka dengan baik di hadapan prospek. Ejen juga boleh menawarkan pelbagai rebate atau ganjaran kepada prospek bagi membuatkan mereka akan merasa lebih yakin dan gembira untuk membeli polisi takaful. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, Rosida Emma. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya, Muhammad Izzah dan Khairatul Huda. Seterusnya, saya akan memberi penerangan mengenai perincian tugasan kami yang kedua, iaitu promosi. Di Malaysia memang tidak dinafikan banyak literatur telah melakukan bahawa perkembangan pasaran takaful agak terbantu disebabkan oleh kekurangan kesedaran masyarakat. Oleh itu terdapat beberapa kempen dan program yang boleh dibahagikan kepada 5 kategori pelaksanaan, iaitu kuliah, penglibatan komuniti, pelan media, kerjasama dengan organisasi lain dan juga seminar kesedaran. Tujuan kempen-kempen ini adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran rakyat Malaysia mengenai takaful, iaitu Persatuan Takaful Malaysia 2017. Contoh kempen adalah Persatuan Takaful Malaysia dan Etika Takaful Berhad yang telah diperbadankan dengan acara Iftar Ramadan Jalinan Takaful pada 12 Jun 2017 dengan tujuan untuk menarik komuniti yang disasarkan untuk membina kesedaran takaful di dalam kawasan tersebut. Persatuan Takaful Malaysia 2017 juga telah melaporkan di bawah kategori siri kuliah beberapa universiti tempatan. Okey, kempen selaku ejen, kami mencadangkan untuk melaksanakan kempen iaitu diberi nama Selami Takaful secara percuma. Nama kempen ini sebagai Selama Takaful secara percuma diwujudkan adalah untuk memberi kempen kesedaran yang dijalankan secara seminar dan ceramah dalam talian yang dibuka untuk semua generasi termasuk golongan belia. Objektif kempen ini adalah tertumpu terutamanya untuk mendidik dan memaklumkan masyarakat tentang nilai dan faedah produk insurans takaful. Kempen ini bertujuan untuk memberi kepentingan kepada perlindungan dan berkongsi beberapa pelan mampu milik yang terdapat di pasaran kepada masyarakat. Kempen ini dijalankan secara selama 2 hari secara percuma sahaja, tetapi dengan syarat tertentulah. Pendaftaran akan dibuka untuk mendapatkan data tentang tahap umur seseorang itulah. Risalah tentang produk takaful juga akan diberikan kepada peserta sebagai rujukan kepada mereka lah. Seminar ini dijalankan selama 2 hari. Hari pertama, peserta takaful perlu diperkenalkan dengan takaful secara amnya, dimaklumkan tentang produk dan apa kepentingan lain-lain lah. Pada hari kedua pula, seminar ini disampaikan secara ceramah tentang 4 perkara yang perlu dibimbangkan oleh masyarakat, iaitu pertama, asas bagaimana jika mereka tidak boleh bekerja sehingga umur 60-an. Yang kedua, apa yang akan jadi kepada keluarga mereka jika mereka tidak mencapai umur 60-an. Ketiga, berapa banyak simpanan mereka yang perlu ada semasa persaraan mereka. Dan yang keempat adalah mereka akan memastikan bahawa anak-anak mereka akan mempunyai asas pada masa hadapan. Okey, di penghujung seminar ini, kami sebagai ejen harap semua peserta kami akan menyedari kepentingan takaful itu, dididik dan mengambil tindakan yang selanjutnya untuk memulakan melanggar produk takaful demi masa depan dan untuk ahli keluarga. Terima kasih. Saya akan memberikan kepada sahabat saya seterusnya, Puan Norita. Okey, terima kasih Rosida Irma. Okey, secara kesimpulannya dan ringkasan dari paper yang kita buat,
kes pakar syariah percaya terdapat banyak kemungkinan yang perlu diperiksa untuk membantu perniagaan takaful Malaysia berkembang. Salah satu kaedah untuk mencari kemungkinan adalah melalui revolusi, khususnya dalam bidang produk, pemasaran, harga, perkhidmatan pelanggan dan juga saluran organisasi. Salah satu cabaran utama bagi industri takaful ni adalah kekurangan pengiktirafan. Bank negara Malaysia perlu meningkatkan pengiktirafan dengan menyokong takaful. Sekiranya kadar rangsangan dapat diteruskan untuk peringkat seterusnya, ia akan meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran kepada orang ramai. Di samping itu juga, peranan peraturan kawas sedia di Malaysia berkaitan dengan takaful seperti tadbir urus syariah, percukaian, korporat dan lain-lain perangsang kerajaan juga perlu disemak semula lah. Tujuan perbincangan tersebut adalah untuk membantu dan mempercepatkan lagi pertumbuhan industri takaful. Tambahan pula, pengamal takaful terutamanya penasihat syariah bukan sahaja perlu memberi pengetahuan penuh tentang pertimbangan berkaitan syariah, tetapi juga memberi pemahaman yang sangat jelas tentang pemboleh ubah operasi seperti pengembangan produk, pengunderwriting dan juga prosedur. Selain itu, penggerak takaful tidak boleh berurusan dengan pemahaman syariah mereka sendiri. Ia perlu untuk merapatkan jurang fungsi antara penasihat syariah dan juga pengendali takaful. Syarikat takaful telah beroperasi secara penolakan dengan cara mempromosikan produk mereka. So, industri takaful perlu berasaskan keperluan untuk menjadi lebih kreatif. Ini menunjukkan keupayaan takaful untuk memenuhi permintaan bakal pelanggan. Ejen dan kaki tangan front office mesti dididik bukan sahaja mengenai cara mempromosikan produk dengan berkesan, tetapi juga bagaimana untuk meyakinkan bakal pelanggan tentang kewajaran mereka apabila mereka bertemu dengan pelanggan secara bersemuka. Hubungan yang berlaku antara pekerja dan pelanggan juga mempunyai kesan terbesar terhadap keputusan syarikat. Industri takaful yang menggunakan kaedah pemasaran untuk menarik keyakinan dan kepercayaan pelanggan harus cuba menyediakan produk yang memenuhi permintaan khusus mereka dan merangsang kod etika tingkah laku yang menetapkan produk takaful seperti integriti dan kejelasan tanpa aktiviti yang tidak sekata ataupun berat sebelah. Pengurusan mesti berhati-hati memilih strategi yang merangkumi semua komponen ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.